Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan berkaitan topik 4 iaitu psikologi, subtopik potensi insan. Secara pengenalannya, Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu FPK telah menyatakan bahawa pendidikan di Malaysia iaitu pendidikan sekarang kita sedang jalani adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Okey, bagi potensi insan perlu seimbang jeri. Jeri maksud jasmani, emosi, rohani dan intelek untuk mencapai kendiri dari segi kendiri, kemasyarakatan dan juga ketuhanan. Seorang insan perlu seimbang dari segi perkara ini. Dan bagi memenuhi 4 perkara jasmani, emosi, rohani dan intelek, seorang insan perlu menerapkan diri mereka dengan kemahiran, nilai dan juga pengetahuan. Okey, untuk lebih lanjut lagi, saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain. Menurut situasi-situasi dari video yang dipaparkan, kita dapat merumuskan bahawa bersenam sangat penting dalam menjamin kesihatan dari aspek mental dan fizikal. Hal ini dikatakan demikian kerana seorang yang bersenam mengalami terapi minda seperti Encik Fit akan mempunyai badan yang cergas dan otak yang cerdas. Encik Fit mempunyai minda yang cerdas dan akan lebih rasional dalam membuat keputusan. Bukan itu sahaja, Encik Fit juga mempunyai perkembangan fizikal yang sempurna. Malahan, seorang yang kurang bersenam seperti Encik Lemah mempunyai kecergasan fizikal dan mental yang lebih rendah berbanding dengan Encik Fit. Encik Lemah akan lebih senang diserang penyakit kerana sistem ketahanan badannya yang lemah. Dengan ini, mentaliti Encik Lemah kurang cerdas dan ini menjejaskan pemikirannya dalam membuat sesuatu keputusan. Jelaslah bahawa aspek jasmani ini sangat penting untuk membentuk potensi individu dan perkembangan psikologi manusia. Elemen perlembagaan insan jeri yang seterusnya ialah emosi. Perkataan emosi berasal dari perkataan Greek emovere yang membawa maksud untuk keluar. Emosi akan ditonjolkan sebagai satu bentuk bagi memenuhi kepuasan seseorang. Emosi boleh ditakrifkan sebagai satu keadaan yang dialami oleh manusia yang melibatkan beberapa perubahan proses fisiologi, diri, dan psikologi. Emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensiti emosi biasanya berkait erat dengan aktiviti kognitif, iaitu berfikir manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Emosi adalah hasil reaksi kognitif terhadap situasi spesifik. Atkinson membezakan emosi dalam dua jenis, iaitu emosi menyenangkan dan emosi tidak menyenangkan. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, aspek kecerdasan emosi pun dijadikan matlamat dalam falsafah pendidikan kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Menghindari hakikat ini, elemen kecerdasan emosi disisipkan secara langsung dalam beberapa mata pelajaran, seperti pendidikan moral, pendidikan etika, profesionalisme, kenegaraan, dan ketamadunan. Malah aspek ini juga turut diaplikasikan merentasi kurikulum dengan harapan kepentingan kecerdasan emosi diberi sama taraf dengan kecerdasan intelek. Mengikut Goleman,
Kecerdasan emosi boleh diukur melalui emosi test merangkumi 5 elemen iaitu kesedaran diri, kemahiran sosial, pengurusan emosi, empati, dan pemotongan diri. Soalan saya kepada kawan saya Leonard, adakah anda setuju dengan aspek saya? Saya sangat bersetuju dengan saudara Isaac. Pada pendapat saya, cara saya untuk mengawalkan emosi diri ialah merehatkan diri. Saya akan mencari aktiviti yang saya minat seperti bermain bola keranjang untuk melepaskan stres serta boleh menyehatkan badan saya. Selain itu, saya juga akan coba jangan menyimpankan dendam. Kemaafan membolehkan saya belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Akhirnya, saya akan berfikir sebelum saya bercakap. Setiap kali perasaan marah menyelubungi diri saya akan ambil masa untuk berfikir apa yang saya mahu luahkan kerana percakapan semasa marah kebiasaannya dipengaruhi oleh emosi. Setelah saya mempraktikkan ini, kehidupan saya lebih harmoni dan seimbang. Oleh itu, saya sangat bersetuju dengan saudara Isaac tentang Selamat sejahtera, nama saya Shoban Anlaki Quinton. Nombor metrik saya ialah 73842. Saya akan membincangkan pengaruh unsur rohanian dalam potensi diri. Kerohanian atau rohani dalam maksud terhad adalah merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan roh. Manakala dalam maksud yang luas pula, ialah membawa maksud semangat interskill yang dipunyai oleh segala jirim di dunia. Seperti yang kita tahu, salah satu prinsip rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Jelas sekali ini menunjukkan kepentingan dalam rohanian dalam seseorang. Namun, persoalannya, bagaimanakah prinsip-prinsip rohani yang diamalkan oleh seseorang dapat membangunkan potensi dirinya? Hakikatnya, prinsip rohani akan mengelakkan seseorang individu daripada sesat ke arah yang tidak wajar. Perbuatan yang derhaka seperti membunuh, mencuri dan merogol tidak sama sekali dibenarkan dalam ajaran agama. Oleh itu, wajarlah ibu bapa memastikan anak-anak mereka mematuhi larangan agama supaya potensi mereka pada masa kelak tidak akan terjejas. Sekian, terima kasih. Selain itu, prinsip rohaniah juga menunjukkan ciri-ciri yang baik kepada pengamalnya. Sebagai contoh, sikap tidak tamak, jujur, bersikap amanah dan bertoleransi adalah amat digalakkan untuk dicontohi dalam setiap agama. Secara tidak langsung, ini akan membentukkan personaliti yang disambut baik oleh masyarakat, terutamanya dalam bidang pekerjaan. Akhir sekali, seseorang yang menerap unsur rohaniah tidak mudah berputus asa kerana mereka mempercayai bahawa mereka selalu di samping Tuhan. Ini bermaksud mereka mempunyai kekuatan dari segi mental dan tidak mudah menemui jalan buntu dalam apa-apa perkara sahaja. Kesimpulannya, pihak-pihak berkenaan perlu bekerjasama supaya dapat memberi galakan agar menjadi sebuah masyarakat yang rohani. Apakah itu potensi intelek? Potensi intelek bermaksud kebolehan memahami dan berfikir secara bijaksana atau kebolehan melakukannya pada tahap yang tinggi. Ciri-ciri daya berfikir: mempunyai kemahiran asas 3M, berfikir secara kreatif dan kritis, mendapatkan, meningkatkan dan menyebarkan ilmu, memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain. Kepentingan unsur intelek. Bagi guru, mereka memperkembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu pedagogi dalam mendidik anak bangsa. Bagi pelajar, mereka mengasah bakat, potensi diri, serta kemampuan untuk berfikir secara berdikari bagi mengatasi masalah yang dihadapi. Janganlah mengukur intelek melalui keputusan peperiksaan. Malah, kejayaan intelek merangkumi aspek yang menyeluruh, iaitu keupayaan berfikiran rasional untuk hidup berdikari.
Kesimpulannya, potensi insan boleh diperkembangkan secara menyeluruh dan bersepadu dengan konsep Jerry, iaitu J. jasmani, E. emosi, R. rohani dan I. intelek. Dengan menggunakan konsep Jerry ini, kita boleh mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang berdasarkan kepatuhan dan kepercayaan kepada Tuhan.